Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pengajian kita pada muka surat 549 untuk yang ke-28. Kita kembali pada ayat yang keempat, kemudian seterusnya pada ayat yang ke-5 telah kita baca dan ayat ini. Cuma kita lihat daripada tafsiran ayat ini seperti mana yang telah disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ini masyruh, ini syariat. Walaupun begitu yang perlu kita ketahui, walaupun dia sebuah syariat, tetapi kita perlu mempelajari kaedah dalam mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah bagi kita. Allah mensyariatkan buat kita Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanatun, dan orang-orang yang berada bersama Nabi Ibrahim juga uswatun hasanatun, maknanya contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Tetapi di sini kalau kita mengikut kepadanya kaedah ayat yang telah kita pelajari, dia tidak secara mutlak itu. Dan dikaitkan dengan surah yang lain, ayat yang lain, maka Allah perintah kita mengikuti baginda Rasulullah itu mutlak. Tapi mengikutnya baginda Nabi Rasul selain pada Nabi SAW, maka perlu dilihat pada keseluruhannya. Seperti mana contoh kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah perintah kita jadikan dia sebagai uswatun hasanah. Tetapi pada bahagian yang di bawah itu, illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka. Kecuali katanya Ibrahim kepada bapanya, itulah bapa saudaranya itu Azar, la astaghfiranna laka. Nanti aku akan doa agar Allah ampunkan dosa-mu. Apa makna di sini? Nabi Ibrahim alaihissalam beranggapan bapa saudaranya itu agar telah masuk Islam, itu yang dia mohon keampunan. Disebabkan apa? Dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam juga Allah melarang seseorang yang mukmin mendoakan keampunan kepada orang yang kufur, yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam ayat ini ada kaitan. Jadi di sini dah kata ulama pada kalimat illa itu pengecualian. Maknanya kita hanya mengikut Nabi Ibrahim mana yang sesuai untuk kita ikuti. Antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam ahli ibadah. Jadi jadilah, ikutlah tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Antaranya zikir Nabi Ibrahim, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka Rasulullah mengajar kita membaca zikir yang sama. Yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam suka menjamu orang makan, dan dia tidak akan makan seorang-seorang, melainkan dia akan cari walaupun seorang untuk makan bersama.
sehingga dia dapat Khalilullah, kekasih Allah. Mengapa agaknya? Kerana pada ketika itu tidak ada manusia yang mengamalkan akhlak demikian. Tidak ada. Manusia makan, tapi berakhlak makan cara Nabi Ibrahim. Tidak ada. Bahkan sampai peringkat benar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, aku mahu makan bersama umat Nabi Muhammad. Apa begitu? Sedangkan Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad 3,000 tahun. Bagaimana agaknya lalu takkan nak dipanjangkan umur, kerana Allah telah menetapkan usia Nabi Ibrahim tidak sampai dah usianya 1000 tahun itu. Tidak sampai ke zaman Nabi itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, pergi naik ke Gunung Qom, ambillah pasir di atas sana dan balik. Balik ke laut, balik ke atas bukit, bawah bukit. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menukar jadinya lahm, garam. Sehingga kata Rasulullah, tidaklah di antara umatku yang makan garam, melainkan itu bakti pada Nabi Ibrahim, barakah. Itu yang lain. Tentang apa yang kita boleh ikut, yang lain daripada zikrullah ibadah. Yang lain lagi adalah seruannya haji. Nabi Ibrahim lah orang yang pertama naik ke atas bukit, lalu Allah kata, serulah Ibrahim. Lalu dikira, wahai hamba-hamba Allah, Allah mewajibkan buat kamu untuk melaksanakan ibadah haji. Disuruh Nabi Ibrahim. Sehingga kata Abdullah bin Abbas, maka seruan itu disampaikan oleh Allah sampai ke ruh-ruh yang digendaki Allah. Lalu barang siapa yang menerima satu seruan, maka dia akan mendapatkan haji satu kali. Kalau dia mendapatkan 2 kali seruan, 2 kali haji. Kalau 30 seruan, 30 haji. Makna kalau dia buat haji 10 kali, makna pada alam arwah dulu, alam roh, dia mendapat 10 kali seruan. Ini kita tak boleh nak bincangkan masalah goib. Tapi kita yang dapat haji 1 kali paling kurang itu telah menyaut surah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Itu. Jadi surah itu Allah yang sampaikan kepada roh. Jadi apa perlu yang kita lakukan? Iaitu menyaut surah itu. Sebab Nabi Ibrahim kata, Allah telah mewajibkan, wahai manusia sekalian, Allah mewajibkan kamu untuk sampai ke Baitullah. Itu maksudnya ibadah haji. Jadi kita pun menyahut surah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan ibadah haji apabila diwajibkan bagi kita untuk melaksanakannya. Jadi ini boleh diikuti. Tetapi ada juga yang dilarang kata ulama, mengapa dilihat pada maslahah. Seperti pada dalam surah Al-Baqarah tadi saya cerita kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya sehingga dia bawa satu kapak dipecahkan berhala. Kita pun ada kapak juga nak benda korban nanti. Lalu kita pergi ke rumah orang tu, rumah orang ni, kat kawasan tu, kita pecahkan berhala-berhala itu. Ini jangan diikut. Nanti kepala kita sudah pecah. Ini jangan diamalkan. Kalau orang buat berhala atas tanah kita, pecahkan itu. Kita tinggal rumah kita setahun, tengok-tengok ada orang buat koin. Pecahkan itu. Ini undang-undang, bukan salah. Sebab tanah kita. Kita bagi disewa 3 tahun, masuk dalam rumah 3-4 berhala tak bilik. Hindu satu itu. Kita pun pecahkan. Ini pecahkan saja. Tetapi kalau ke tanah dia, itu dah jadi tempat yang menarik untuk divisit. Apa mana visit? Dilawati. International. Macam betul itu. Itu tak boleh pecah lah sebab kerajaan pun iktiraf sebagai antara tempat yang paling pelik dalam dunia. Itu tak boleh nak pecah. Jadi dah nampak masalah lain. Tapi pada zaman Nabi Ibrahim, habis Nabi Ibrahim pecahkan kecuali berhala yang kabiruhum, yang paling besar yang mereka miliki. Lalu mereka pun bertanya, siapa yang pecahkan Tuhan-Tuhan kita? Lalu ada seorang mengatakan, aku melihat seorang pemuda yang dikatakan namanya Ibrahim yang pecahkan. Lalu Nabi Ibrahim dipanggil. Ibrahim, adakah kau yang memecahkan Tuhan-Tuhan kami? Dia tak kata berhala, kata Tuhan. Lalu kata Nabi Ibrahim, bukan aku. Maknanya dia nipu.
Bukan aku yang pecahkannya. Maknanya Nabi Ibrahim tipu dia tu. Padahal dia yang pecahkan. Lalu dia biarkan satu berhala yang besar. Beginilah. Kamu tanyalah lagi satu Tuhan kamu yang tak ada yang masih elok ni. Aku tak percaya Tuhan-Tuhan kamu. Kalau tak percaya, tanya Tuhan kamu yang besar ni. Lalu aku jawab mereka, ya Ibrahim, kau tahu, Tuhan kami yang pikun tak boleh berbicara. Maka Tuhan itu yang disembah. Itu cerita Nabi Ibrahim. Lalu kita pun tak boleh nak buat begitu. Ke dalam dulu. Jadi ini tidak termasuk. Jadi itu yang perlu kita ketahui tentang hukum-hukum syariat Nabi Ibrahim, Nabi SAW. Dan begitu juga kata ulama-ulama kita bahawasanya segala yang dikaitkan dengan uswatun hasanatun semuanya adalah tauqifiyah ataupun tauqifi berdasarkan wahyu. Itu maksud. Maknanya perbuatan Nabi Ibrahim itu semua didasari wahyu. Apa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim dasarnya wahyu. Jadi maksudnya kita jadikan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, mengikut apa yang dilakukan Nabi Ibrahim berdasarkan wahyu. Jadi itu namanya tauqif. Begitu juga kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sudut ibadah, maka perlu mengikuti secara tauqif. Jaga baca Quran, jaga solat, jaga puasa, itu semua mesti melalui tauqif. Tauqif adalah dasarnya wahyu. Dan dasar wahyu itu adalah Quran dan juga sunnah. Dan tidak ada khilaf. Quran dan sunnah tidak ada khilaf kerana dia adalah wahyu. Yang khilaf itu apa? Khilaf itu atas kefahaman maknawiyah dia. Makna itu. Tetapi Quran dan sunnah Rasulullah tidak ada khilaf. Tauqif. Jadi yang itu perlu diikuti secara mutlak. Itu kaedah di sudut syariat itu. Jadi begitu juga mengikutnya Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, mengikuti tauqif. Yang ijtihadi tidak ada. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu pada zaman Nabi Ibrahim apa yang diijtihadkan. Sebab kita yang tahu Nabi Ibrahim seorang Nabi, seorang Rasul yang dia saja dan isterinya beriman, yang lain semua kufur. Kenapa? Sebab waktu itu tidak ada perundangan Islam, tidak ada yang kata undang-undang Islam. Kerana Nabi Ibrahim hanya sekadar dakwah, tidak ada bentukan negara Islam, wilayah Islam, tidak dapat ikut. Tetapi Rasulullah telah diutus, perundangan ada, undang-undang ada, syariat ada, maka dia dah ada semua. Pemerintah itu pun ada, gubernur dia pun ada, umarak dia ada, amir dia ada, begitu. Jadi dia dah ada itu. Maka itu semua mesti melalui tauqifiyah, tauqif. Manakala kita hari ini tidak seperti mana orang zaman dulu. Zaman dulu mereka buat langsung seluruh daripada yang tauqifiyah, sehingga tidak dikurangi, tidak ditambah. Itu tauqifiyah. Oleh kerana itulah amalan umat-umat itu, amalan para salafus salih ataupun mereka-mereka yang sebelum daripada kita, tidak ada amal-amal bid'ah yang baru-baru. Sebab mereka pakai dengan tauqif. Kita hari ini beramal, ada yang tauqif, ada juga ijtihadi, ada ijtihad. Apa makna ijtihad? Sesuatu yang tidak ada melalui Quran dan juga sunnah, cuma ulama kita berfatwa, ini boleh buat. Tidak salah, dia sudah akidah, tidak salah pada syariat. Ini nama ijtihadi, dia bukan tauqif. Contoh beginilah, solat itu tauqif. Cuma cara nak ajar solat, ada kalanya mungkin seorang ustazah kena fikir secara kreatif macam mana nak bagi seorang budak pandai solat. Disebabkan kaedah tauqif itu ada melalui hadis. Cuma mungkin melalui hadis berat untuk dilakukan untuk anak-anak kecil dulu. Seberat. Jadi dia ada kaedah lah. Kaedah itu, kaedah ini, itu semua adalah ijtihadi. Contoh yang lain adalah contoh belajar.
Kita belajar ilmu Islam, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu sirah, macam-macam ilmu daripada ilmu Islam. Akan tetapi ada juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu yang disebutkan tadi, sirahnya, akidahnya, fiqhnya, itu tauqif. Cuma melalui buku, melaluinya semester, melaluinya ujian, peperiksaan, siapa lulus masuk kelas ni, siapa tak lulus, tunggu dulu, tak boleh naik kelas. Itu ijtihadi. Kita tahu kerana itu. Sehinggalah sampai ke peringkat tinggi pun ada ijtihadi. Yang dia belajar, ada yang tauqif. Contoh dia belajar tafsir, maknanya ada juga yang tauqif kerana ada daripada tafsiran baginda Rasulullah SAW. Tentangnya perundangan, tentangnya syariah atau Islamiyah, itu tauqif. Lebih-lebih lagi belajar Al-Quran, itu tauqif. Ya. Tetapi ada juga ilmu yang lain yang bukan tauqifiyah, adalah ijtihadi. Antaranya adalah ilmu bahasa, ilmu alat, ilmu teknologi. Dia masuk dalam. Kita tak masuk. Seperti mana contoh, bahasa Arab pun belajar, bahasa Inggeris pun belajar, tafsir pun belajar, tafsir Quran pun belajar. Bahkan ada bahasa Turki pula belajar. Jadi yang lain-lain itu adalah ijtihadi. Jadi kita kena faham maksud katakan lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu adalah tauqifiyah lagi. Dia tidak ada ijtihadi. Kerana kita tak tahu apa yang diamalkan secara ijtihad pada zaman itu. Adakah Nabi Ibrahim ijtihad? Tidak, melalui wahyu semua tauqif. Sampai ke Rasulullah semua mesti tauqifiyah. Kalau sekiranya bukan pada Nabi tetapi diamalkan, maka itu ijtihadi. Itulah yang perlu kita tahu. Jadi yang ijtihadi ini tidak dijadikan sesuatu hasanah. Hanya sekadar diambil contoh cara dia belajar, contoh disiplin dia belajar, contoh semangat dia belajar, itu semua ijtihadi. Macam kita belajar, kita tengok ada kawan kita yang seperti dia. Lalu kita tengok macam mana dia belajar. Seperti itu. Ada orang cerdik memang dia cerdik. Ada dia cerdik sebab dia study lepas tu dia cerdik lah. Ada juga cerdik sebab makan kacang cerdik. Ada juga cerdik lepas kena penampar daripada nenek dia. Macam-macam. Itu ijtihadi. Jadi tauqif dan tauqif itu Rasulullah SAW bagi tahu kepada kita. Fadilatnya menuntut ilmu, mengulangi ilmu, bersoal jawab tentang ilmu. Bahkan Nabi kata salah satu cabang ilmu adalah as-su'al, bertanya. Jadi itu tauqif. Tapi bila masuk kelas, ada semesternya, ada nama-nama, setelah dia ambil ujian, dia dapat mutas ke, jidan ke, jayyid ke, makbul ke, rasid ke, itu ijtihadi. Bahkan kalau kita belajar yang masuk sampai peringkat nama-nama yang akademik, kan ada yang markah dia 90, ini 80. Ini kalau kita belajar peringkat universiti ini ada CGPA dia. Anak-anak kita pun ada itu semua. Itu apa maksud? Itu ijtihad, bukan tauqif. Yang penting itu menguasai ilmu yang tauqif dan bukan ilmu yang ijtihad. Kerja dunia itu banyak ijtihadi, tapi kerja untuk akhirat, amal akhirat banyak tauqifi. Kerana kita berpegang hati Rasulullah, Nabi kata begini, tentang urusan dunia, kamu lebih tahu daripada aku, maka uruskan itu. Itu yang jadi ijtihadi. Tentang urusan dunia, kamu lebih tahu menguruskannya daripada aku, uruskannya dunia kamu. Seperti mana contoh, dalam satu peperangan Nabi SAW minta pendapat. Ini kita perangi, risikonya besar. Ada siapa-siapa tak boleh bagi satu cadangan.
Datang sama Al-Farisi, dia kata, ya Rasul, aku orang orang Parsi. Kami dulu kalau nak berperang ni, kami buat parit dalam-dalam, lebar-lebar. Dan Rasulullah mengambil pendapat dia. Ini bukan rayu. Ini apa? Ini ijtihad Rasul. Itu yang muncul ada ni ijtihad. Yang bukan daripada tauhid daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala perintah jihad, perang dengan perbuatan, dengan senjata, dengan kuda, dengan mana. Ini tauhid. Tetapi strateginya jihad itu adalah ijtihad. Jadi yang kita nak faham ini termasuk Rasulullah juga sebagai uswatun hasanah adalah tauhid, bukan ijtihad. Kalau nak ambil contoh di kalangan mereka-mereka yang ikut sungguh lurus dengan tauhid dan bukan yang ambil ijtihad. Ijtihad itu boleh berubah, hari ini ya, besok tidak, hari ini satu, besok jadi dua. Itu waktu saya belajar dulu, tidak masuk nama-nama akademik. Akademik ini maksudnya adalah, maksud tu lah CGPA, A, B. Itu barat dunia, Islam punya dia sebut kontas, begitu. Dia masuk itu. Tapi kita belajar agama juga. Kita belajar pun ada juga disebut kalau ditukar, ini marhalah aliyah, makna sama peringkat dengan diploma. Takhusus ini sama peringkat dengan ijazah. Nama dia aliyah takhusus, ustaziyah, nama-nama dia lah. Alimiyah. Jadi semua tukar. Tak kisahlah tukar asalkan kita lulus periksa sudah. Tapi pengalaman saya belajar dulu, yang BA ni daripada SEM 1 sampai SEM semua lah habis 4.0 sebagai CGPA. Lepas tu buat master 3 semester semua 4.0 nomor A je. Ingat senang je nak cerita semua bagus. Ijazah pun semua 4.0, master pun 4.0. Susah nak cerita. Maksudnya apa? Bila kita belajar yang tauhid, ini jangan silap. Tapi ijtihadi, profesor ke, lecturer tu, dia pun tahu ilmu ini ijtihad. Apa ijtihad kamu tentang ilmu ni? Tetapi di sudut ilmu yang tauhid, jangan ijtihad pun tak pendapat saya. Padahal Nabi dah bagi fatwa, ulama bagi fatwa. Waktu ada tiba-tiba pendapat saya. Nah, tu yang tak ada markah tu. Kena bijak di situ. Jadi kita kembali balik dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada sambungan ayat di sini. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ. Kita telah pelajari, cuma kita perlu mengetahui kembali pada ayat ini sebelum kita masuk pada doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama tentangnya uswatun hasanah adalah pada inna bura'a minkum. Apa maknanya? Islam pada akidah ada yang boleh toleransi, ada juga yang tidak. Selagi mana dia tidak menghina akidah kita, agama kita, kita tidak akan hina juga apa yang dikonti. Kaedah yang begitu. Cuma kita tidak boleh bertoleransi, kita kena ikut uswatun hasanah kat sini. Inna bura'a'u minkum. Itu bara'ah. Apa maksud bara'ah? Kita perlu melepas diri terhadap apa yang disembah oleh orang kafir. Ini tidak ada toleransi. Ini maksudnya apa? Kita tak boleh nak bergabung menjadi satu. Dia sembah berhala, kita sembah Allah, nak dijadikan satu konsep, satu matlamat. Ini tidak boleh. Kamu nak jihad fisabilillah, tapi kamu pergi bukan dengan orang Islam semuanya. Kamu pergi dengan orang yang tidak Islam, yang tidak beriman, maka konsep kamu tak boleh jadikan satu. Sebab dia tulis ini, kamu perlu berpahami orang itu nyembah sadik.
Kamu menyembah Allah. Jadi kamu kena berlepas diri bersama orang penyembah salib. Ini masuk suatu masalah. Kaedahnya begitu. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan begitu juga kamu perlu bara'ah, berlepas diri terhadap apa yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedah. Apa maknanya? Jangan pernah kita suka menyokong, meraihkan, bahkan sampai peringkat menghormati dan memuliakan apa yang mereka sembah. Menghormati itu ada dua. Satu di sudut syariat, satu di sudut adab. Yang lazimnya keluarkan diri, lazimnya tinggi dah. Ucapan pemimpin-pemimpin, iklan-iklan itu, iklan ini, semua adalah menghormati atas dasar adab dan bukan syariat, adab kemasyarakatan. Contoh, raya Cina yang ucap selamat hari raya Cina pun bukan orang dia, orang kita. Padahal dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya menghormati secara adat bukan syariat. Kalau mengikut syariat dilarang. Tidak boleh. Meraihkan itu tidak boleh. Itu dilarang di sudut syariat. Dari sudut adab, ya, ulama kata itu ijtihadi. Di sudutnya adab ijtihadi. Apa maksud daripada ijtihadi? Kamu boleh sebut ucapan pada dia. Kamu boleh wish kat dia. Tetapi secara adat, bukan secara agama. Kalau secara agama, kamu dah mengiktiraf bina agama dia. Itu secara agama. Lalu yang kamu sebut, tak ada kaitan dengan agama. Ini adat kemasyarakatan saja. Itu dibenarkan oleh sebagian ulama-ulama itu. Kaedahnya begitu. Yang saya dah sebut di sini, kembali balik kita pada kalimat وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Tentang istighfar Nabi Ibrahim telah kita pelajari. Kita masuk pada kalimat lafaz وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Dan aku tidak memiliki sesuatu pun bagi pihakmu, wahai ayatku. Ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Aku maksudnya di sini, Nabi Ibrahim alaihissalam dia tidak tahu yang bapaknya itu, bapak saudaranya itu ada belum masuk Islam. Cuma dia sangka dah masuk Islam. Bila dah sangka dia masuk Islam, cepat-cepat mohon istighfar dulu. Istighfar untuk bapa selalu dia, Azhar itu penyembah berhala, ketua penyembah berhala. Lalu kata ulama di sini bahawasanya di sudut hukum seperti mana Imam Al-Qurtubi, seseorang boleh mendoakan kepada seseorang yang dia rasa sangka dengan sangka yang kuat dia telah masuk Islam. Betul doakan dia. Dia sangka dengan satu sangkaan yang kuat dia telah masuk Islam. Seperti mana dari kisah Nabi Ibrahim tentang hal ini. Tetapi apabila dia telah mengetahui rupa-rupanya yang dia sangka orang itu telah masuk Islam, belum masuk Islam, maka stop mendoakan istighfar untuk dia. Ini pada hukum kita ulama. Mana apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, ini ada 2-3 kawaid lagi kata ulama-ulama kita dalam mengambil hukum ini. Tetapi secara muktamadnya sekiranya jelas dia bukan orang Islam ataupun dia penyembah berhala ataupun dia tidak menyembah Allah ataupun dia murtad, maka dilarang bagi kita mohon Allah ampunkan dia. Lalu apa yang boleh kita buat? Mohon agar Allah beri hidayah kepada kita. Kerana hidayah dan juga keampunan keduanya berbeza. Hidayah ni apa? Hidayah ini adalah Islam dan iman. Itu sudah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Islam dan iman itu bukan makhluk. Ini apa? Ini hidayah. Maka hidayah sifat Allah, bukan makhluk. Tetapi yang jadi Islam, mengamal ke Islam, yang jadi orang beriman, mengamal ke iman, itu makhluklah. Macam kita. Tapi kita yang dapat hidayah Islam dan iman, ini bukan makhluk. Ini qadim azali. Allah tetapkan qadim lagi. Yang kita ni Islam hari ini qadim. Ketetapan Allah yang qadim, bukan yang baru.
Bila qadim, mana ada makhluk yang qadim? Cuma kita Islam amal ke Islam, kita beriman amal ke iman. Maka itu adalah bahan. Itu adalah makhluk, kita adalah makhluk ini. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam nak bagi tahu, kalau sekiranya benar Nabi Ibrahim rupa-rupanya belum masuk Islam, maka Nabi Ibrahim tidak ada sesuatu yang boleh mensyafaatinya yang dapatkan dia di akhirat. Kalau dia benar-benar mati sebagai penyembah berhala, dia bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikaitkan dengan wa ma amliku laka min Allah min syai'. Kalimah syai' min syai' adalah walaupun kecil ataupun daripada kedudukannya sebagai Khalilullah. Maksudnya Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, juga tidak boleh mensyafaati bapa dia, bapa saudaranya yang mati tidak menyembah Allah. Maka mati kafir, tidak beriman. Itu maksudnya. Rabbana alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu saja kami bertawakal. Wa ilaika anabna wa ilaika nasir. Dan begitu juga hanya kepadamu sajalah kami bertaubat, dan hanya kepadamu sajalah kami kembali. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah kami. Lafaznya lafaz kami, bukan untuk seorang Nabi Ibrahim. Cuma soalannya, ketika itu Nabi Ibrahim bersama siapa kalau lafaznya kami? Inilah yang dikhilaf oleh ulama-ulama. Ada ulama mengatakan bahawa sini aku yang disebut Nabi Ibrahim kami adalah semua para Nabi Rasul berkata yang sama. Doa yang sama. Ini bukan sekadar doa Nabi Ibrahim. Dalam sunnah juga Rasulullah SAW doa dengan doa yang sama. Menjadi doa yang tauqifis. Ini doa wahyu. Wahai Tuhan kami. Lalu Nabi Ibrahim bersama siapa kalau dikata kami? Kembali pada ayat yang sebelum. Walladzina ma'ahu. Walladzina ma'ahu boleh jadi tiga maksud. Yang pertama, para Nabi, para Rasul akan dakwah dan telah dakwah dengan dakwah yang sama seperti mana dakwah Nabi Ibrahim. Jadi bila berdoa di sini, para Nabi setelah didakwah, dia akan doa. Rabbana alaika tawakkalna. Maksudnya kami telah sampai dan segala-galanya kami serahkan padamu ya Allah. Itu yang disebutkan sebagai tawakkal. Itu yang pertama. Yang kedua, kami yang dimaksudkan di sini walladzina ma'ahu, ada orang-orang yang beriman yang ikut dakwah dengan Nabi Ibrahim. Tidak dikenal siapa pun. Ulama-ulama itu merupakan satu hadis sahih. Nabi kata setiap para Nabi Rasul ada al-hawariyunnya. Apa maksudnya? Yang datang bersama Nabi, bantu Nabi dakwah. Semua kata Rasulullah SAW. Lalu tidak mustahil ini adalah al-hawariyunnya Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, walladzina ma'ahu adalah kembali siapa saja yang mengikut uswatun hasanahnya Nabi Ibrahim alaihi wasallam, maka dia termasuk walladzina ma'ahu. Apa maksudnya kami? Kita tu dakwah, itu Rasulullah yang dakwah, kita pun kata Rabbana alaika tawakkalna. Kalau kita khawatir dakwah kita ada yang salah, kita mohon keampunan daripada Allah dengan cara taubat. Wa ilaika anabna. Itu dah cara taubat. Wa ilaika al-masir, dah hanya kepadamu lah kembali. Maksudnya adalah cerita akhirat. Semuanya dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Wahai Tuhan kami, jangan kau jadikan fitnah yang datang di orang kafir, dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Tuhan kami. Apa maksud fitnah di sini? Fitnah dalam kehidupan sampai pada mati. Antaranya fitnah apa? Peperangan. Begitu juga dengannya permusuhan yang datang daripada orang-orang kafir, ataupun daripada pendustaan, ataupun daripadanya makar, tipu daya. Ini semua termasuk pada fitnah tersebut.
Dan fitnah ni juga kata ulama-ulama adalah sesuatu yang berterusan sampai hari kiamat. Apa maksudnya? Walaupun termasuk perkara-perkara yang baharu termasuk di situ. Perkara-perkara yang baharu. Perkara yang baharu itu apa? Teknologi, alat itu, alat ini, yang bukan datang daripada orang yang beriman. Ini pun termasuk dalam doa. Dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Tuhan kami. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau sajalah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maksud perkasa di sini adalah zat yang tidak dapat dilemahkan. Zat yang tidak dapat dilemahkan dan zat yang tidak terjangkau kehebatannya pada akal manusia. Itu Al-Aziz. Al-Hakim, maha bijaksana adalah atas apa saja yang Allah tetapkan dan menjadi sunnatullah. Apa maksud sunnatullah? Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan ada masanya hujan turun, ada masanya tidak turun, sini turun, sana tak turun. Ini Al-Hakim. Allah mengutus para Nabi pada zaman ini, yang zaman ini tidak diutus. Itu umat Rasulullah diutus. Seorang Nabi, seorang Rasul. Tetapi kita juga diperintah mengikut seluruh para Nabi Rasul yang ada dalam Quran. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua Nabi Rasul kita. Itu semua. Kerana Rasulullah SAW pun mengatakan, aku pun mengikut sahabat seperti mana sahabatnya Musa. Lepas itu ceritanya Nabi Yunus AS, Nabi pun ajar kita, bacalah oleh kamu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bila kamu rasa rezeki kamu lambat, maka bacalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim pada setiap pagi dan petang 100 kali. Jadi apa maksudnya di sini? Ini semua kembali Al-Hakimnya Allah dalam mendidik Rasul. Dan Rasulullah mengajar itu, didikkan itu. Ini sunatullah. Sunatullah semua akan Al-Hakimnya Allah. Bila Al-Hakim, maka kita jangan tanya apa ada kepada Allah. Mengapa Allah buat begini? Mengapa Allah letakkan begini? Jangan ditanya itu. Saya bagi contoh yang mudah. Ini ada orang itu janji nak bagi 1,000. Tengok-tengok dapat 200. Kita tanya tak? Tanya tak? Mesti bertanya. Janji dah nak bagi 1,000 tapi rupanya bagi 200. Kita akan tanya. Tetapi dia janji 1,000, dia bagi 1,000. Kita tanya tak? Tak tanya. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala semesta ini apa yang berlaku? Al-Hakim. Bila ada Al-Hakim, kita tak tanya. Sebab bila kita tanya, sifat tu kurang pada Allah. Allah sifatnya sempurna. Macam tadi, janji 1,000 tapi dapat 200. Kenapa agaknya kita tanya? Sebab kurang. Mana lagi 800? Jangan bayangkan apa-apa. Ini soalan ini contoh dia. Tak ada kaitan apa pun. Tapi bila dia bagi super 1,000, kita tak tanya. Bahkan kita Alhamdulillah ajak kawan bagi aku belajar hadronot. Jadi apa maksudnya? Dah faham. Itu ketetapan yang sempurna Al-Hakim. Al-Hakim. Dari itu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu uswatun hasanah ini Nabi Ibrahim, ini kisahnya, ini semua tak Al-Hakim Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah Nabi Ibrahim itu semua atas sifat Allah Al-Hakim. Ya Allah didik Nabi Ibrahim cara dakwah yang sebenar. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam lillah, ma'allah, billah. Dia takkan keluar dari itu. Semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bersama Allah dan dengan Allah. Seseorang tidak akan berdakwah mereka billah. Ini semua inayah. Pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nama Allah Al-Hakim itu. Bukan sekadar ini. Ada wahyu yang turun, ada perundangannya, ada undang-undangnya, ketetapannya, hukum hakamnya, semua ada Allah Al-Hakim. Yasin wal Quranil Hakim. Jadi Quran itu mengajar kita untuk mengetahui Allah Al-Hakim. Sebab dia sempurna. Jangan sempurna. Dia tak dikirakan, tak ada bunyi. Seminit lagi. Dan kata ulama-ulama kita, barang siapa yang memperbanyakkan membaca Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz, dan niat dia membaca
bukan untuk memperlihatkan kekuatan dirinya yang membaca. Tetapi bila dibaca Ya Aziz sehingga dia melihat kelemahannya, lalu dia membaca Ya Aziz kerana mengakui dia lemah. Siapa budak Aziz yang maha kuat Allah? Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahar, ini semua adalah sifat Allah yang tak boleh kita ambil akhlaknya. Akhlak di sini, mana nak boleh kita telah Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha perkasa, Allah Subhanahu Wa Taala dalam menetapkan, mana nak boleh Al-Qahar, maha Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukum dengan Al-Qahar, mana nak boleh kita begitu. Yang boleh kita adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, Al-Halim, As-Sabur, akhlakna akhlak. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang memperbanyakkan membaca Ya Hakim, Ya Hakim, lalu mohonlah kepada Allah apa yang dia mahukan. Dia mahu apa? Faham agama. Maka baca Ya Hakim, Ya Hakim. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia satu kefahaman daripada tak faham langsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Astagfirullah.